tujuan Cik Syafika menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, or maybe even TikTok and then juga Instagram. So maybe boleh berkongsi dengan kami apa tujuan Cik Syafika menggunakan media sosial. Okay, tujuan saya guna media sosial ada dua. Actually satu, saya ada macam account untuk personal, which is saya akan share my, tak adalah overall detail, tapi adalah personal life. Saya pergi travel ke, pergi jalan-jalan. And then lagi satu account saya akan buat untuk online business, which is ada dekat Instagram dengan Facebook saya guna untuk buat online business tu. So ada dua lah. Faham. Okay, so maybe Cik Syafika boleh bagi tahu media sosial mana yang kerap digunakan oleh Cik Syafika? Okay, kalau macam untuk online business, saya lagi banyak di Instagram. Kalau Facebook pun ada juga sebab kadang saya buat live. Tapi untuk personal, saya more to Instagram. Okay, terima kasih. So Dave, next question number 2. Okay, Ms. Syafika, okay, kalau untuk media sosial, kita mempunyai pelbagai tema untuk kita kongsikan informasi-informasi atau untuk dapatkan informasi-informasi, kita mempunyai pelbagai tema. So, kebanyakan masa, tema apa yang Syafika ingin? Tema macam mana? Jadi saya tak berapa. Tema contohnya kita mempunyai makeup dan beauty ataupun otomotif, natural. Some people mereka follow religious punya tema banyak. So kepada Syafika, for yourself, tema manakah Syafika yang banyak diikut di sosial media? Banyak kepada travel. Saya suka tengok travel punya account. Okay, boleh jelaskan tak lebih macam saya ni jenis suka tengok yang orang explore the world kan. So mesti ada satu account tu yang memang tarik perhatian saya, nama dia Yona Yinten. So saya suka tengok dia punya perkembangan kat situ. Oh, okay, very good. So untuk Syafika sendiri lebih kepada travel blogs and kinds of thing, right? Yeah. Alright, so move on to the next question. My member will ask you. Okay, so Syafika, dalam kita mengikut perkembangan contohnya artis-artis, rakan-rakan di dalam media sosial, so adakah Cik Syafika mempunyai pelbagai jenis kawan daripada pelbagai aspek, pelbagai etnik di dalam media sosial Cik Syafika? Etnik tu dari segi apa? Etnik tu dari segi contohnya bangsa, kaum. Thailand. Saya dekat Thailand. Adalah views, and ada yang macam Insta famous, ada yang biasa, ada yang jenis buat live sendiri, ada yang dekat overseas. So maksudnya Cik Syafika follow daripada bangsa lain, daripada etnik yang lain? Saya kawan dia. Okay, alright. So soalan nombor 4 adakah anda mengikuti perkembangan isu semasa di peringkat nasional? Okey, pada peringkat nasional saya ada juga mengikuti beberapa isu semasa di Malaysia. Okey, buat masa sekarang ni pandemik COVID-19 kan tengah hebat di seluruh negara di atas muka bumi ni. So sekarang tak terkecuali Malaysia. Malaysia juga dilanda pandemik ini dan juga ramai sangat orang-orang yang terjejas disebabkan COVID pandemik ini, terutama sekali bahagian pelancongan. Sekarang ni, isu semasa sekarang ni, pengusaha pelancongan mempunyai masalah yang sangat besar kerana perniagaan mereka tidak dapat diteruskan disebabkan perintah kawalan pergerakan dan sebagainya bagi mengelakkan COVID-19 merebak. Alright, thank you. So kita pergi ke next question, soalan yang kelima. Ya. Okay.
Soalan kelima, adakah anda mengikuti perkembangan isu semasa juga tapi di peringkat antarabangsa? Pada peringkat antarabangsa pula, sekarang ni tengah heboh pasal Indonesia COVID-19 di Indonesia. Pandemik COVID-19 di Indonesia sangatlah hebat kerana buat masa sekarang ni jumlah angka kematian COVID-19 di Indonesia telah tercatat sebanyak 2,000 kes kematian sehari. Sebelum ini kes kematian seharian adalah 1,000 ataupun bawah 1,000. Sekarang ni telah mencecah 2,000 kes kematian di Indonesia. Itu sikit. Alright, so next question Joyce akan tanya. Okay, soalan ke-6. Adakah anda memahami maksud integrasi? Jelaskan. Bagi saya, maksud integrasi adalah satu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama. Bagi negara yang berbilang bangsa dan kaum, proses ini merupakan satu matlamat utama yang diusahakan supaya matlamat ini berjaya. Kerajaan Malaysia mengekalkan keamanan dalam tempoh yang lama dan rakyat berbilang bangsa dan kepercayaan adalah satu contoh terbaik kejayaan proses integrasi. Itu sahaja. Okay. Alright, thank you. Baiklah, soalan seterusnya. Pada pandangan anda, adakah media sosial mampu menggerakkan hubungan masyarakat Malaysia dari seluruh berfungsian budaya? Berikan contoh berdasarkan pengalaman anda sebagai menggunakan media sosial. Pada pendapat saya, media sosial menggerakkan hubungan masyarakat dari segi budaya. Contohnya, media massa memuput sikap membaca tidak hanya tertumpu kepada golongan pelajar sahaja. Malahan, penglibatan setiap anggota masyarakat adalah amat digalakkan dan institusi swasta boleh mengambil langkah yang sama, iaitu dengan menyediakan perpustakaan agar minat membaca dapat ditanam dalam kalangan pekerja. Seterusnya, semua orang boleh membaca melalui laman web. Tanpa halangan ini adalah membuktikan media massa memuput sikap budaya terhadap masyarakat. Okey, baiklah, soalan ke-11. Jelaskan tindakan anda apabila membaca sesuatu di media sosial yang mencetuskan isu perkauman atau lebih dikenali sebagai resis. Isu ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dalam komuniti kita. So, perkara sederhana apa yang kita lihat dan berkembang adalah sebahagian daripada hidupan kita masih ada beberapa orang di dunia ini yang hidup dengan perkauman dan juga mereka tidak menyedari kesan kaum, dan pada masa yang sama ada juga yang mengajar perkauman kepada generasi akan datang. Kebanyakan tempat kita dapat melihat masalah seperti ini di sekolah, tempat kerja. Sebagai benda ini adalah menghina agama dan resis lain dan juga bertindak seperti ini mempengaruhi perpaduan negara. Orang perlu sedar bahawa ia adalah penyakit yang besar dan mematikan bagi masyarakat. Saya akan mengemukakan isu status ke media sosial untuk memberi tahu orang lain, atau saya akan memberi reaksi terhadap status tersebut. Betul maksud anda. Berikan pandangan anda mengenai berkaitan media sosial sebagai alat untuk menggerakkan diri kepada masyarakat. Sebelum ini, sekiranya ada masalah sosial yang berlaku di masyarakat, kita sudah tahu dari berita, TV atau surat kabar. Tapi sekarang beberapa hari, kita akan tahu bahawa isu-isu itu berlaku dengan segera oleh media dan ia juga dapat menjadi perhatian daripada beberapa masalah. Soalan ke-13. Menurut anda, adakah pengguna media sosial perlu menghadkan pendedahan informasi peribadi kepada masyarakat?
So, menurut saya, pengguna media sosial ni perlu mengkaitkan pendanaan informasi yang pada masyarakat kerana segelintir masyarakat ni yang tidak perhati dan tanggungjawab akan digunakan pakai tanpa keizinan daripada pihak tersebut. So, ini akan mengandungkan ke arah kemudaratan. Okey. Soalan seterusnya ke-14, berikan pandangan anda mengenai status-status negatif di laman sosial yang mampu menjelaskan imej negara. So, menurut pandangan saya, ia juga dapat menimbulkan isu ketidakpuasan hati dalam kalangan komuniti. Konteks juga dapat mewujudkan suasana ketidaktenteraan dalam setiap lapisan masyarakat. So, segala perbuatan negatif juga dapat mencemarkan maruah serta memberikan impak yang buruk kepada individu yang melakukan kesalahan tersebut. Soalan Arif lagi, iaitu soalan 15. Sebagai warga negara Malaysia, apakah harapan anda untuk negara bagi 5 tahun akan datang? So, sebagai warga negara Malaysia, saya harapkan untuk negara ini bukan negara yang mengamalkan prinsip 3R bagi mempertingkatkan kelestarian alam sekitar dan ekosistem. So, negara Malaysia ni dapat mempertingkatkan sudut ekonomi melalui pemberian insentif kewangan sampingan kepada sektor ekonomi bagi menurunkan negara ke arah berwawasan dan makmur. So, saya berharap negara Malaysia ni dapat membentukkan negara yang maju dengan bidang sains dan teknologi. Terima kasih untuk meluangkan masa dengan kami.